Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihatu bil qabul wa tamami kulli sulin wa ma'mul wa salahi sya'ni zahiran wa batina fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan li kulli syar, jalibatan li kulli khair lana wa liwalidina wa li ahbabina wa li masyaikhina wa li muallimina ma'al lutfi wal afiyah wa ala niyati anna Allah yunawwir qulubana wa qawalibana ma'al huda wat tuqa wal afafi wal ghina wal mauti ala dinil islam wal iman bila mihnatin wala imtihan bihaqqi sayyidina waladi adnan wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratil habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahhil lana abwaaba fadlik wa anshur alaina min khazaini bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang masih lagi mengurniakan atas kita nikmat kesihatan, nikmat masa, nikmat kelapangan untuk sekali lagi kita bertemu pada malam ini bagi mengikuti sambungan pengajian kitab Adab Perempuan, juzuk yang pertama, karangan yang berbahagia Tuan Guru Ahmad bin Ya'qub Al-Johori. Jadi insya-Allah kita akan sambung pengajian kita pada malam ini pada tajuk Adab Kepala, sambungan yang kuliah semalam, sambungan daripada kuliah yang semalam. Kita telah membicarakan beberapa perkara berkaitan dengan adab kepala. Kemudian di sini pengarang kitab kita ni dia membawa sedikit peringatan sebagai tanbih, tanbihun, sebagai peringatan bagi mereka-mereka yang lalai. Mana peringatan ni sangat penting lah. Kita kena ambil cakna ataupun kena ambil berat terhadap peringatan ni. Sebab kalau kita lihat dalam kitab karangan-karangan ulama, ada ketika didatangkan dengan tanbih sebagai peringatan liman ghafala, bagi orang yang lalai. Boleh jadi kita lupa ataupun kita tak sedar ataupun kita tak tahu ada perkara yang penting yang perlu kita jaga. Dalam bab ni iaitu berkaitan dengan adab-adab kita membersihkan kepala dan tubuh, terutama ketika masuk ke dalam bilik air. Baik. Muka surat 54 pada bab membicarakan tentang peringatan, masih lagi di bawah tajuk pelajaran yang ke-9, adab kepala, iaitu cara membersihkan kepala dan tubuh serta membaikkan kulit. Di antara yang diberitahu oleh pengarang kitab kita ni, maknanya di antara cara untuk membersihkan kepala dan tubuh serta membaikkan kulit itu ialah dengan mandi menggunakan air yang panas. Yakni air yang sederhanalah panasnya, bukan panas yang bersangatan. Maksud air yang sederhana panas ni, ataupun kita gunakan istilah air yang suam-suam kuku. Mana air yang suam, tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Maknanya ada rasa bahang tu masih ada, tapi taklah terlalu panas yang sehingga boleh memeritkan kulit kita ketika mandi. Baik.
peringatan, dia kata. Peringatan. Yang pertama, hendaklah memakan sedikit roti atau sebagainya, ini selain daripada roti, dahulu daripada masuk ke dalam hammam. Hammam ni tempat mandi air panas. Tu. Hendaklah memakan sedikit roti atau sebagainya selain daripada roti lah, dahulu, yakni sebelum daripada masuk ke dalam hammam. Apa itu hammam? Tempat mandi air panas. Dan jangan berhenti di dalamnya, di dalam hammam tu, lebih daripada 1 jam. Ini di antara peringatan yang diberitahu oleh pengarang kitab kita ni. Dia kata hendaklah memakan sedikit roti atau sebagainya selain daripada roti. Bila kita lihat kepada roti ni, maknanya makanan ringan lah. Roti ni termasuk dalam makanan yang ringan. Sebab apa? Sebab adab sebelum ni, dia bagi tahu sayujianya bila nak mandi air panas ni, kemudian daripada makan, ini makan yang berat tu, sebelum nak masuk tu mesti sekurang-kurangnya melalui tempoh masa 3 jam. Bila kita dah makan yang terlalu banyak, ini makanan berat, kalau kita nak terus masuk ke bilik air, disuruh tahan. Mana sekurang-kurangnya tempoh masa nak masuk dalam bilik air panas tu, mandi air panas, perlukan waktu sekurang-kurangnya 3 jam. Okey, itu yang sebelum ni. Adapun yang dimaksudkan kat sini, berkemungkinan lah ni di waktu pagi. Sebelum kita nak masuk ke dalam bilik air, yakni tempat mandi yang menggunakan air panas, disuruh kita makan sedikit daripada roti ataupun sebagainya selain daripada roti yang termasuk dalam makanan ringan. Kenapa? Apa di antara sebabnya? Di antara sebabnya, apabila kita mandi menggunakan air panas ni biasanya dia akan menghilangkan daki dan juga dia akan menyebabkan kelaparan. Ini akan rasa lapar bila kita mandi, terutama pada waktu pagi. Jadi nak mengelakkan rasa lapar ketika mandi tu, yang mungkin boleh menyebabkan pitam ataupun pengsan ataupun rebah dalam bilik air, maka digalakkan, disuruh, diberi peringatan sebelum nak masuk bilik air tu makan sedikit daripada makanan. Ini terutama bagi kalangan kita yang memang ada penyakit dan sebagainya, darah tinggi ke, sakit jantung dan sebagainya. Mana sebelum masuk bilik air tu, pastikan dulu tubuh kita ni peredaran darahnya itu baik, dalam keadaan baik. Jangan terus masuk ke dalam bilik air. Kerana tu apabila bangun daripada tidur, jangan terus berdiri. Kita disuruh duduk sebentar, ambil masa dalam 5 minit, biar darah tu naik atas kepala, biar ada berjalan, biar mata kita dah betul-betul boleh dibuka dengan baik, pandangan dah elok, pernafasan dah molek. Kemudian kalau ada air, kita minum air. Kalau ada sedikit daripada makanan, kita pemakan. Bila dah rasa selesa tubuh tu, baru kita masuk dalam bilik air. Supaya darah kita tu konsisten, maksudnya dalam keadaan baik untuk kita duduk dalam bilik air. Kerana apabila kita mandi menggunakan air panas pada waktu pagi, dengan keadaan bilik air kita yang sempit, kemudian dengan panasnya itu, seolah-olah dia terperap, menyebabkan kita nanti macam tertekan. Dia boleh menyebabkan pitam, darah naik dengan tiba-tiba, boleh menyebabkan pengsan, rebah dan sebagainya. Ini peringatan, dia kata. Satu benda yang kita kena ingat lah. Okey, adapun kalau di belah petang tu, mana sekurang-kurangnya perlukan masa 3 jam sebelum kita nak mandi petang. Mana kita dah banyak makan dah tu. Makan pagi lagi, makan tengah hari lagi, mungkin minum petang. Nak masuk mandi petang tu jarak dia sekurang-kurangnya 3 jam. Okey. Jadi kata kena makan sedikit roti pada waktu pagi. Sebab kita lihat banyak kes, terutama mereka yang sudah mula meningkat umur tu, terkadang tak kira lah, bila ada dah kesan-kesan tanda darah tinggi dan sebagainya, dia tak jaga dia punya makanan, tak jaga dia punya maksudnya aktiviti harian dia, main masuk dalam bilik air atau rebah dalam bilik air. Ini di antara punca dia. Di antara punca. Baik. Dan jangan berhenti di dalamnya, yakni jangan duduk di dalamnya, dalam hammam tu lah, tempat mandi air panas itu, lebih daripada 1 jam. Yakni jangan berlama-lama sangat duduk dalam tempat mandi. Kerana ia termasuk dalam perkara yang dimakruhkan juga ni, kita duduk lama-lama di tempat mandi. Kerana apabila kita berada dalam bilik air kita, di situ terkadangnya bercampur dengan tandas dan sebagainya. Jadi bila kita pun sedia maklum, tandas ni
dia tempat berkumpul benda-benda yang kotor, termasuk iblis dan sebagainya pun duduk di situ. Jadi tak eloklah kalau kita duduk lama-lama dalam tu, selain daripada memberi kesan kepada kesihatan, dan ia tak baik untuk kita kata apa ni, membanyakkan waktu ataupun memanjangkan waktu di tempat-tempat yang tidak bermanfaat. Kerana tu dalam bilik air dia tak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Kerana tu dalam bilik air dilarang untuk berkata-kata, dilarang untuk makan dan minum, dilarang untuk umpama contoh sekarang orang kita ni bila dah masuk bilik air dengan bawa telefonnya dan sebagainya, itu di antara perkara yang ditegah lah. Kenapa? Berlama-lama dalam bilik air. Jadi tak boleh. Mana kena jaga juga adab-adab kita nak mandi tu. Adab-adab mandi dalam bilik air ni kita kena jagalah. Kalau kita lihat petang tadi pun, kuliah petang tadi kita dah bicarakan dah serba sedikit di antara adab-adab yang perlu kita lakukan sebelum, ketika dan selepas keluar daripada bilik air. Itu semua memberi kesan, sama ada kesan kepada kesihatan kita, kesihatan zahir kita, dan juga memberi kesan kepada batin kita. Itu kena ingatlah, itu peringatan. Jangan duduk lama-lama, lebih daripada 1 jam. 1 jam tu pun kira lama. 1 jam tu pun kira lama lah. Biasanya orang yang mandi 1 jam ni dia termasuk orang yang was-was je mandi lama. Kerana mungkin dia tak rasa tak sempurna lagi, ataupun tak bersih lagi, menyebabkan dia dah selesai mandi lagi, selesai mandi lagi. Tu yang jadi lama tu. Jadi jangan berlama-lama duduk dalam bilik air. Okay, baik. Yang kedua, hendaklah berehat. Hendaklah berehat kadar 10 minit. Sekadar 10 minit, kemudian barulah memakai akan pakaiannya dan keluar daripada hammamnya itu. Kalau kita mandi di suatu tempat ataupun bilik air kita sendiri, mandi dengan air panas, jadi apabila selesai mandi tu jangan bersegera dengan memakai pakaian. Mana beri waktu, biar air panas tu turun, kemudian suhu panas ada pada tubuh kita yang disebabkan dengan air panas tadi, biar dia reda sikit, biar dia turun lagi, turun dia punya apa kita kata suhu panas tu menjadi turun. Sekadar dalam 10 minit barulah kita pakai pakaian ataupun tutup dengan tuala dan sebagainya, barulah kita keluar daripada hammam tadi, baru keluar daripada bilik air. Okey. Dan seterusnya pada masa keluar, meninggalkan tempat itu, yakni meninggalkan hammam, sayujianya hendaklah berselimut rata-rata. Apabila keluar daripada tempat mandi air panas, kalau pagilah biasanya ni kita mandi air panas, kita mandi dah siap apa semua, bila nak keluar hendaklah kita menutup tubuh. Berselimut dengan maksud tutup tubuh kita ni rapat-rapat. Kalau dengan baju ke ataupun dengan tuala. Kenapa? Kerana perbezaan di antara dua hawa tempat itu. Mana perbezaan di antara dua hawa tempat? Dalam bilik air panas dah, luar daripada bilik air itu akan berubah menjadi suhu yang sejuk. Tempat panas, keluar tempat sejuk. Jadi dia kata kena tutup dulu. Tubuh kita nak keluar daripada tempat panas pergi ke tempat sejuk ni, disuruh tutup. Kenapa? Dan di luarnya itu boleh jadi mendatangkan penyakit. Panas pergi jumpa dengan sejuk, secara mengejut ni dia boleh menyebabkan penyakit. Contohnya kita lihat, kita duduk dalam aircon, lama duduk dalam aircon, kemudian kita keluar ke tempat panas, kita rasa tubuh tu jadi lain. Kenapa? Seolah dia terkejut. Tempat sejuk pergi tempat panas. Begitu juga dalam keadaan panas, kita terus masuk ke tempat sejuk. Jadi perubahan suhu tu dia boleh menyebabkan penyakit. Adalah penyakit-penyakit yang boleh disebabkan dengan perubahan suhu tu. Begitu juga dengan makanan. Dalam tubuh kita ni dia tak bagi. Tak boleh kita nak makan makanan yang sejuk dan panas tu dalam satu masa. Seumpama kita lihat sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi takkan gabungkan di antara bitih timun dengan korma dalam satu masa. Kerana timun ataupun tembikar ni dia sejuk. Korma ni sifat dia panas. Jadi tak akan makan dengan waktu yang sama. Kenapa? Dia boleh memberi kesan kepada tubuh. Kita kena ingatlah tu. Jadi bila kita keluar daripada tempat yang panas, umpama lepas daripada mandi tu, kena tutup tubuh kita tu, kena solat pakai tuala dan pakai baju, baru boleh keluar. Okey. Dan yang seterusnya, tiada baik ini tiada elok lah, kemudian daripada mandi air panas itu minum air batu.
Ni lepas mandi air panas keluar minum air batu lagi lah, tak boleh. Suhu yang luar sejuk pun tak boleh, ini kan pula kita minum air batu. Ini sebenarnya keadaan ni yang dilarang biasanya buat, bukan saja selepas bermandi. Selepas kita daripada tempat luar ni, kita daripada luar dan kadang tubuh kita panas, masuk-masuk buka peti ambil air sejuk, zoom minum. Nah, kita rasa nak hilangkan dahaga, nak hilangkan sejuk dan sebagainya. Tapi dia memberi kesan. Dia memberi kesan. Dia akan melemahkan tubuh. Seumpama kita seharian berpuasa, daripada pagi sampai ke petang tu panas, sampai waktu buka tu air lu kita capai air sejuk. Tu dia. Air sejuk dulu kita capai untuk kita makan. Sebab tu tubuh kita jadi lemah. Tubuh tu jadi tak sihat lah, kerana lemah dengan sebab suhu yang panas tiba-tiba dia beri kejutan dengan air batu. Jadi maknanya tak boleh, tak baik untuk kesihatan. Kerana apa? Kerana ia itu, yang minum air sejuk ataupun minum air batu lah ni, minum air batu selepas keluar daripada mandi air panas tu mendatangkan penyakit yang boleh didapati kerana kepanasan hammam itu. Dengan sebab minum air batu ni dia boleh mendatangkan penyakit. Dia memang tak boleh cantum. Benda panas, benda sejuk ni dia tak boleh mengejut. Kerana tu dia kena cari yang pertengahan. Jangan pergi mengejut kepada air yang sejuk. Tu dia punya peringatan dia. Yang kelima, dia kata tiada mengapa. Mana boleh lah ni. Kalau tiada mengapa maknanya boleh. Tiada mengapa minum secangkir air teh atau kopi yang suam-suam kuku. Maknanya teh ataupun kopi yang tak terlalu panas. Yang suam-suam kuku ni maksudnya bila kena kat bibir tu kita boleh minum. Kalau panas ni kena bibir, tak boleh, panas. Tapi kalau suam kuku ni mana kita letak bibir ni, mana boleh hirup. Dia kata tak mengapa kalau panas yang tu. Yang sejuk tak boleh. Tapi kalau yang suam-suam kuku tak apa. Atau dia kata makan sedikit buah-buahan yang ringan. Apa maksud buah-buahan yang ringan tu? Buah-buahan yang segera hancurnya. Jenis buah-buahan yang tak berhajat kepada kunyah yang berlebihan lah. Buah-buahan yang lembut, macam betik pun lembut. Kita kata itu termasuk makanan yang mudah untuk hancur. Okey. Seperti apa dia kata? Seperti limau Cina, limau mandarin ataupun orange pun boleh lah, tak ada masalah lah ni. Dan sebagainya selain daripada limau Cina. Jenis makanan yang berair lah kita kata, buah-buahan yang ada yang memiliki air. Okey, tu peringatan. Kenapa perkara ni semua dia termasuk dalam faktor menjaga kesihatan. Kalau kita menyalahi ni, maknanya tubuh kita tu akan terancam dengan penyakit. Akan terancam dengan penyakit. Walaupun kita kata penyakit tu tak datang serta-merta ketika tu, kalau kita amalkan selalu, lambat laun dia akan memberi kesan kepada tubuh. Tubuh kita akan menjadi lemah. Okey, tubuh kita akan menjadi lemah. Okey, baik. Kemudian masuk pada bab membicarakan tentang memakai air sejuk pula. Ni bagi orang yang mandi dengan air sejuk. Air sejuk ni mana air yang tak panas lah. Air yang kita kata pertengahan seperti mana yang kita biasa gunakan ni. Tu air pipe biasa ni. Tu. Jadi kita mandi ataupun bersihkan kepala dan tubuh kita dengan air sejuk. Dia kata adalah tiap-tiap air. Tiap-tiap air yang sangat sejuk itu faedahnya baik. Jadi air yang sejuk ni dia ada faedah. Apa-apa jua air yang sejuk, dia memberi faedah yang baik. Istimewanya pula kerana mengkuatkan tubuh dan memadamkan panas. Jadi di antara faedah yang paling istimewa, yang paling utama air sejuk ni, dia boleh mengkuatkan tubuh kita dan memadamkan, yakni menghilangkan panas. Panas pada tubuh. Panas pada tubuh tu moleknya kita gunakan air sejuk. Kerana tu kita memperbanyakkan mandi dengan air sejuk. Sebab memang banyak manfaat lah kalau kita nak lihat, nak dibandingkan dengan air panas, maka air sejuk ni dia punya manfaat itu lebih baik. Manfaatnya lebih sempurna. Akan itu kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala pun menjadikan kebanyakan daripada permukaan bumi ni daripada air. Air yang tak panas, mana air yang kita boleh gunakan pada bila-bila waktu. Umpama air sungai, air laut ataupun air hujan dan sebagainya, itu kan dia punya air itu bukan air yang panas, mana air yang memang suhunya itu semula jadi. Jadi suhu apa kita kata, air yang seumpama tu dia memberi kesan yang baik pada tubuh.
Di antara faedah lah, faedah yang boleh kita lihat, seperti mana berkatanya sebahagian daripada pengamal-pengamal perubatan, tabib-tabib, ataupun doktor-doktor, ataupun mereka-mereka yang terlibat secara khusus membicarakan tentang kesihatan tubuh ni. Di antara yang mereka nyatakan tentang kebaikan mandi dengan air yang sejuk ni, maksudnya air yang biasa ni lah. Yang pertama antaranya, pada waktu pagi kalau kita mandi dengan air yang sejuk, air sejuk ni dia boleh membakar lemak. Dia boleh membakar lemak. Maknanya baik untuk siapa ni? Bagi mereka yang nak mengamalkan diet, yang nak menguruskan badan dan sebagainya, maka perbanyakkanlah dengan mandi air sejuk. Kenapa? Kerana pada tubuh kita ni terdapat dua jenis lemak ataupun dua jenis tisu. Dua jenis lemak lah kita kata. Ada yang lemak berpotensi lemak orang panggil sebagai lemak putih, dan satu lagi lemak yang berwarna coklat, dia panggil lemak putih dan lemak coklat. Yang mana kedua-duanya ni dia ada fungsi masing-masing. Dia ada fungsi yang tersendiri. Maka lemak yang putih ni yang dikatakan sebagai lemak yang jahat, dia panggil. Lemak jahat di mana? Lemak yang kalau bertumpu pada tubuh ni dia boleh menyebabkan jadi bertambah berat badan. Dia boleh bertambah berat badan. Adapun kalau kita kata lemak yang coklat ni, dia lemak yang baik, lemak yang perlu ada untuk menghasilkan haba untuk memanaskan tubuh kita. Jadi mana pada tubuh kita ni memang berhajat pada lemak juga. Kerana dengan sebab lemak tu dia akan memanaskan tubuh kita. Taklah jadi tubuh ni terlalu sejuk. Kerana tu orang yang biasanya yang mengalami serang sejuk tiba-tiba ni orang yang bertubuh kurus. Orang yang kurus ni dia biasa kena penyakit sejuk, mudah sejuk. Adapun kalau orang yang bertubuh besar ni, dia seolah macam kata ada imunisasi sendiri. Kata dia tak mudah sejuk. Kita buka aircon 18 pun bagi dia tak sejuk lagi. Tapi bagi kita 18 tu ketar dah, bagi kita orang tubuh yang kurus ni lah. Adapun kalau orang yang bertubuh besar sikit ni, dia tak rasa. Dia kata tak sejuk lagi. Sebab apa? Sebab lemak tu dia membakar haba dalam tubuh dia. Ataupun lemak ni dia menghasilkan haba yang menyebabkan tubuhnya rasa panas. Jadi air sejuk ni bila kita gunakan pada waktu pagi, dia akan membakar, seolah-olah dia akan menghilangkan lemak-lemak yang terkumpul. Apabila kita makan, maka lemak ni mula adalah pada tubuh kita. Terutamanya di mana? Di pinggang, leher dan peha tu dia tempat letaknya lemak putih ni. Kerana tu dengan mandi air sejuk ni, dia akan, bukan kata nak hilang 100% tu, tak lah. Tapi maknanya adalah kesan dengan sebab kita mandi tu, lemak yang ada tu yang boleh menyebabkan tubuh kita jadi naik dan sebagainya tu akan hilang sedikit. Terutama mandi pada waktu pagi lah. Mandi pada waktu pagi tu di antara keistimewaan je lah. Mungkin banyak lagi, tu sebahagian saja. Sebab kita ni pun bukan pakar dalam bidang tu, cuma mengambil maklumat daripada orang-orang yang terlibat secara khusus pada pekerjaan ni ataupun pada bidang ni. Okey, sebab tu dia kata mandi air sejuk ni di antara faedahnya ataupun di antara keistimewaannya boleh menguatkan tubuh. Menguatkan tubuh. Kerana itulah menjadi amalan sebahagian daripada ataupun kebanyakan daripada orang yang terlibat secara langsung dalam aktiviti sukan. Bila mereka lepas bersenam ataupun lepas beraktiviti sukan, berlari ke dan sebagainya, maka mereka akan menyejukkan tubuh mereka tu dengan air. Mereka tak guna air panas. Setelah mereka warm down, dia panggil, ambil buat apa kita warm down ni, mana turunkan panas mereka selepas bersukan tu, maka mereka akan mandi. Mandi dengan air yang sejuk. Kenapa? Dia seolah-olah pemulihan. Dia pemulihan dapat mengurangkan rasa sakit pada badan. Kalau kita ada rasa sengal-sengal dan sebagainya, maka mandilah. Mandi tu dapat menghilangkan rasa sakit pada tubuh. Okey, baik. Itu sebahagian lah. Okey. Dan dapat memadamkan panas, ini menghilangkan panas tubuh. Menghilangkan panas tubuh. Kalau tubuh kita rasa panas, maka mandilah. Mandi tu jalan untuk menghilangkan panas pada tubuh. Sebab tu kita lihat kalau anak-anak kecil kita, kita lihat dia tubuh dia naik, rasa panas, kita pun ambil air, kita tuam di kepala, kita tuam di bawah ketiak, kanan dan kiri, kemudian kita letak kat badan dia sikit, waktu kat belakang, waktu tak lama tu turun lah. Nanti kalau naik lagi, kita tuam lagi di bahagian kepala dia. Mana air yang sejuk tu dia seolah-olah menyerap, dia menyerap panas yang ada pada tubuh. Kerana tu disuruh mandi.
dengan air sejuk. Yang kedua, di antara kelebihan ataupun manfaat mandi dengan air sejuk ni, yang kedua, ketika rimas-rimas tubuh memakai air sejuk itu baik faedahnya. Ketika tubuh kita rasa tak selesa, mungkin dengan sebab peluh ke, dengan sebab banyak pergerakan, dengan sebab pakaian yang tebal dan sebagainya, kita rasa rimas, rasa tak selesa dan sebagainya, maka cara nak menghilangkan rasa rimas pada tubuh tu, cara yang terbaik ialah mandi dengan air sejuk. Kita mandi dengan air sejuk. Okey. Manakala tubuh seram sejuk, kalau tubuh kita rasa seram sejuk ni di antara panas sejuk, kemudian kita ada rasa menggigil. Seram sejuk ni dia boleh berbagai-bagai faktor boleh berlaku pada tubuh. Antaranya kerana tak sihat, nak demam. Antaranya orang yang seram sejuk ni kerana masalah kurang lemak dalam tubuh. Dia terlalu kurus pun boleh jadi seram sejuk. Dan terkadang seram sejuk ni kerana takut pun ada juga. Takut kerana seram sejuk kerana takut. Jadi kalau ada keadaan tubuh kita rasa macam tu, seram sejuk ni dia bukan sejuk berpanjangan, tak. Kadang sejuk, nanti mari panas, lepas hilang sekejap, lepas tu mari pula, tu dia keadaan macam tu. Jadi kalau keadaan macam ni, dia kata janganlah mandi air sejuk. Maksudnya tak digalakkan mandi dengan air sejuk, tetapi hendaklah dipanaskan dia sama ada dengan berjalan-jalan atau baring di tempat tidur. Maknanya jangan terus mandi. Apa yang patut kita buat? Pergi jalan-jalan tu, biar tubuh tu naik panas. Mana pergi jalan-jalan. Kalau kita larat tu jalan-jalan lah. Ataupun berbaring di tempat tidur dengan berselimut lah. Kita tutup tubuh kita tu, biar hilang rasa sejuk, sampai berpeluh dah tubuh kita, barulah lepas tu nak mandi pun tak apa. Jangan waktu kita rasa sejuk tu terus kita mandi, jangan. Okey. Yang keempat, dia kata sayujianya keadaan masa mandi air sejuk itu sebentar sahaja. Kalau nak mandi dengan air sejuk, ni kalau air yang bersangatan sejuk lah ni. Sayujianya keadaan masa mandi air sejuk itu sebentar sahaja, sekira-kira tiada melampaui 3 minit. Sikit sangat dia bagi 3 minit. Dah kalau mandi air sejuk ni, lagi-lagi musim panas. Tak ada 3 minit, lebih daripada tu. Ni tapi kalau kita boleh takdirkan, maksudnya kalau air yang bersangatan sejuk pada waktu yang tak sesuai kita mandi dengan air sejuk, umpama pagi. Jadi jangan terlalu lama. Kalau air tu betul-betul sejuk, jangan terlalu lama. Okey, maknanya sebentar sajalah. Maknanya sekadar untuk menghilangkan panas badan ataupun nak menghilangkan rimas pada badan, memadalah kita dengan mandi tu tak terlalu lama. 3 minit dia kata. Maka peraturan ini, yakni mandi dengan air sejuk tu sebentar sahaja, tidak melampaui 3 minit, peraturan ni wajib memeliharakan dia. Disuruh pelihara. Sama ada membasuh setengah anggota atau semuanya. Sama ada kita gunakan air sejuk tu untuk membasuh keseluruhan anggota kita ataupun sebahagian daripadanya, dia kata jangan lama-lama. Jangan lama-lama pada waktu yang tak bersesuaian. Kerana mungkin akan boleh menyebabkan kemudaratan yang lain. Okey, jangan lama-lama. Jadi kalau kita lihat, memang bilik air ni bukan tempat yang sesuai untuk kita berlama-lama dalamnya. Memang tak sesuai untuk kita berlama-lama dengannya. Baik. Dan yang kelima, pada masa mandi air sejuk itu, janganlah menyental-nyental dan memecal-mecal. Menyental-nyental dan memecal-mecal. Ini bahasa lama ni. Memecal-mecal ni maksudnya apa? Jangan memicit dengan jari atau tangan. Ketika mandi tu, kita jangan keras sangat. Mandi dengan air sejuk lah. Terutama mandi air sejuk, dia kata jangan menyental. Nyental ni mana gosok. Gosok kuat-kuat. Tu gosok kuat-kuat gitu. Adapun kalau mandi air panas, memang dia suruh gosok. Jadi kalau mandi dengan air sejuk, air sejuk ni dia kata jangan menyental yang terlalu kuat. Dan juga jangan dipicit-picit. Picit-picit dengan jari ataupun dengan tangan. Tu. Mana boleh nak start, tapi jangan kuat. Gosok biasa je lah. Jangan kuat. Tetapi hendaklah dengan perlahan-lahan. Dia kata boleh, tapi jangan kuat-kuat, perlahan-lahan. Istimewa pula orang yang lemah, yakni orang yang tua atau orang yang sakit. Terutama kalau orang tu dah termasuk orang yang dah berusia
ataupun dia tu orang yang sakit, jadi apabila mandi menggunakan air yang sejuk, janganlah sental ataupun picit dengan kuat. Dia akan memberi kesan kepada tubuh. Okey. Yang keenam, kemudian daripada mandi air sejuk, janganlah dilap tubuh itu, tetapi hendaklah berselimut dengan kain yang kering. Dia bersalahan dengan air panas. Kalau air panas tu memang dia suruh lap betul-betul sampai kering. Dia suruh lap betul-betul sampai kering. Adapun kalau air sejuk ni, dia kata jangan dilap tubuh tu. Mana jangan lap secara keseluruhan. Tetapi hendaklah berselimut. Kita ambil tuala yang besar tu, kita selimut dekat tubuh kita. Dengan kain ataupun dengan tuala yang kering. Yang kemudian bila dah berselimut tu, kemudian barulah berjalan-jalan. Waktu bawa jalan. Maka jika ia tiada kuasa, hendaklah ia baring. Maka jika ia tiada kuasa berjalan tu, hendaklah ia baring pada tempat tidurnya hingga sempurna kering tubuh tu. Okey, maknanya dia suruh keringkan tubuh, tapi biar kering dengan sendirinya kalau kita mandi dengan air sejuk. Bersalahan dengan air panas. Kalau air panas, dia suruh cepat-cepat lap. Okey. Dan yang ketujuh, bahawa segala bagi mandi dengan air sejuk itu tiada berfaedah. Bahawa segala bagi mandi dengan air sejuk itu tiada berfaedah, walaupun pada sekurang-kurang penyakit. Maksudnya tiada berfaedah walaupun pada sekurang-kurang penyakit. Jadi mandi dengan air sejuk ni, nak kata ada penyakit pun tak jugalah. Hanya memberi faedah pada mengekalkan kesihatan saja. Jadi di antara faedah yang ada pada air sejuk yang kita guna untuk mandi ni, dia cuma mengekalkan kesihatan saja. Kalau nak jadi punca penyakit tu, dok. Melainkan kalau kita ni mandi dengan cara yang top tu, seperti mana yang dia khabar tadi, duduk lama-lama sangat, berendam dalam air sejuk dan sebagainya, tu tak boleh lah. Yang tu boleh menyebabkan penyakit. Tapi kalau kita ikut apa yang diaturkan ni, maka insya-Allah lah tak jadi masalah. Okey. Ini jadi sebahagian daripada adab ataupun cara untuk kita membersihkan tubuh, sama ada menggunakan air panas ataupun menggunakan air sejuk. Okey. Baik, habis itu berkenaan dengan cara kita beradab pada kepala dan tubuh badan. Okey. Dan seterusnya kita masuk pada pelajaran yang ke-20. Pelajaran yang ke-20, adab duduk. Ni adab duduk bagi orang perempuan ni. Adab duduk bagi orang perempuan. Okey. Di dalam peraturan duduk dan anggota perempuan itu dapatlah diketahui akan tabiat dan adabnya. Jadi kita kalau nak duduk tu hati-hati orang perempuan. Kenapa? Ada sebahagian daripada ataupun dengan cara kita duduk tu, dengan cara kita duduk dan juga cara kita meletakkan anggota tubuh tu, orang boleh tahu adab kita ni macam mana. Orang boleh tahu tabiat kita ni macam mana. Dengan sebab melihat kepada cara duduk ataupun cara kita meletakkan anggota yang lain. Kerana tu dia kata dari sebab itu hendaklah ia perempuan tu memeliharakan segala adab yang akan datang, yakni adab yang akan dia bagi tahu, yakni adab duduk ni. Dia suruh jaga baik-baik. Kenapa? Dengan duduk tu orang boleh tahu. Lagi orang tua, dia lihat orang perempuan ni duduk cara ni, dia boleh tahu. Oh, ni gini pesen budak ni punya. Yang ni gini pula. Dia boleh tahu. Jadi mana kena jaga betul-betul bab duduk ni. Jangan kita duduk ikut dan kita, ikut suka kita. Okey. Jadi apa adab duduk ni? Yang pertama dia kata bahawa adalah kedudukan perempuan itu ketika dia duduk itu, hendaklah dengan berpatutan dan beradab supaya dihormati dan dimuliakan orang akan dia. Jadi dia suruh kita, sebab apa, orang perempuan ni sama ada mereka yang dah berkahwin ke ataupun yang belum berkahwin ke ataupun yang masih kecil ke, dia suruh untuk memerhatikan kedudukan cara kita duduk, cara perempuan tu duduk. Kerana apabila cara duduk tu berpatutan dan bersesuaian,
serta menepati akan adab, maka dia tu akan dihormati dan dimuliakan oleh orang yang ada di sekeliling dia tu. Dengan sebab cara duduk. Okey. Sebab tu dia suruh jaga. Yang kedua, dan macam mana adab yang sesuai bagi orang perempuan nak duduk ni? Hendaklah ia perempuan tu duduk di hadapan orang dengan sehabis beradab dan sederhana. Maknanya dia suruh duduk di hadapan orang ramai dengan sehabis-habis adab yang baik dah. Dan juga duduk tu dalam keadaan sederhana. Makna taklah terlalu nampak menonjol ataupun nampak sangat berlebih-lebihan tu. Tak. Maknanya sederhana je. Maknanya sampai orang boleh dikatakan bila dia duduk tu orang tak terasa yang agak tak selesa bila dia ada. Ada setengah orang ni bila dia mari duduk je orang tak selesa dah. Tengok duduk dia tu kita tak selesa dah. Dah dia perempuan. Contohnya. Tu bila dia mari dia kata, dia ni mari dah ni. Jadi kita rasa tak selesa. Okey, baik. Jadi di antara adabnya mestilah duduk dengan sehabis-habis beradab dan sederhana. Okey. Maka tiada patut ia tunduk. Tunduk yang ni bongkok. Kalau duduk tu jangan terlalu bongkok. Atau berteleku pada kerusi. Ni letak tangan kat kerusi gini. Ni duduk gini. Ni menama berteleku. Ataupun tunduk. Duduk atas kerusi ni mana duduk tu. Okey. Maka tiada patut. Tak boleh. Ia tunduk ataupun bongkokkan tubuhnya tu sampai nampak bongkok gitu. Okey. Maka tiada patut ia tunduk atau berteleku pada kerusi, atau mencampakkan diri di atas tempat duduk. Mana nak duduk tu seolah duduk rebah kita panggil. Empah macam duduk tu. Lagi-lagi duduk tempat sofa ni kan. Contoh gitulah. Kalau duduk kursi, kalau buat gitu kat kursi plastik, patah dua lah jawabnya. Makna duduk tu kasar. Ataupun cara duduk tu tak serupa, tak lembut lah. Memang nampak Allah. Bunyi perak kalau duduk atas kursi. Nak kata hempas tu, dia hempas diri dia tu. Dia hempas diri. Okey. Dia kata jangan mencampakkan diri atas tempat duduk. Maka duduk dengan cara lembut lah. Tak usah berebut lah. Kalau orang nak duduk, kita tak usah duduk, cari tempat lain. Kadang-kadang berebut tempat duduk. Okey. Kerana apa? Kerana duduk yang demikian ini tiadalah dimaafkan. Mana tak boleh. Mana tak elok lah. Melainkan orang yang sakit. Kalau orang yang sakit tu lain. Dia nak bongkok kerana dia sakit. Tu tak apa. Ataupun dia nak berteleku kerana sakit kepala ke. Itu tak apa kerana dia sakit. Ada pun orang yang tak sakit dia tak bagi buat. Okey, tak bagi buat. Ni di antara yang pertama, adab dia. Ni kena jaga ni. Dan yang ketiga, hendaklah ia duduk tu, ia perempuan tu duduk pada tempat yang berpatutan dengan dia. Jadi duduk tu biar tempat yang bersesuaian. Yang memang sesuaian dengan diri kita tu nak duduk kat mana. Dan menjauhkan kedudukan duduk perempuan itu daripada orang tua. Kita ni orang muda sibuk duduk tempat orang tua-tua, nak dengar orang tua-tua berbual, nak dengar orang tua-tua. Tu dia kata jangan. Bila kita daripada kalangan orang yang muda, duduk dengan sama-sama orang muda. Bila kita budak-budak, duduk dengan budak-budak. Bila kita memang sesuai untuk duduk dengan orang tua dengan sebab umur kita, maka duduk. Lepas tu dia kata, dan menjauhkan kedudukan perempuan itu daripada orang tua. Kerana apa? Kerana menghormatkan pangkatnya. Kerana orang tu lebih tua, maka kita berilah keutamaan pada dia untuk duduk. Umpama contoh kita naik bas ke, kita duduk di post office ke, kita duduk di mana-mana lah, kita lihat ada orang tua datang, maka kita berilah dia duduk sebagai menghormatkan diri dia tu. Jangan kita buat tak tahu kita je. Kita buat kita penat lah, kita pun nak duduk juga, biarlah dia baru sampai kita, atau macam apa-apa alasan lah. Jangan. Tu di antara akhlak yang tiada baik. Okey, baik. Jadi maknanya dia kena duduk pada tempat yang berpatutan dan bersesuaian dengan diri dia. Tu kena ingat tu. Janganlah ia perempuan itu bergoyang-goyang di atas kerusi di hadapan orang. Tu kalau duduk depan orang atas kerusi, mana jangan. Ni pertama goyang sini. Okey. Tu. Okey. Ataupun goyang ni sebab goyang kaki.
Payung itu. Duduk depan orang kan, kursi kan dia ada lubang tu kan. Cung cung cung. Ni. Jangan. Janganlah ia bergoyang-goyang di atas kursi sama ada tubuhnya ataupun kakinya. Okey. Akan tetapi tiadalah mengapa yang demikian itu kemudian daripada makan. Kalau lepas daripada makan, apa nak goyang? Itu pun pada masa dia seorang diri. Kalau seorang boleh nak goyang bagi makanan tu turun, goyang kaki ke tubuh. Tapi kalau ada orang, jangan kita buat goyang. Tu jangan. Mana tu termasuk adab yang tak baik. Okey. Dan setengah daripada yang mencederakan adab perempuan itu ialah dan setengah daripada yang mencederakan, yakni yang merosakkan adab perempuan itu, yakni ketika duduk, ialah memanggungkan kakinya. Memanggungkan kaki maksudnya bersilang kaki. Duduk silang kaki. Duduk silang kaki. Okey, duduk silang kaki. Tu tak boleh. Terutama duduk atas kursi lah. Kalau duduk sela tu lain. Memanggungkan kaki, yakni duduk bersilang kaki. Tu. Atau duduk bersila punggung. Duduk sila punggung ni, ujung kaki letak dekat lutut. Macam mana nak tunjuk? Tengok tak nampak. Duduk kalau kita sambil baring kan, kita ada letak kaki sebelah sini, kita duduk gini. Tu dia panggil, minta maaf lah, kita angkat ni biar nampak. Tu bagi sila. Bersila panggung dia panggil. Duduk sila punggung. Tu. Kalau sambil baring ke ataupun duduk atas kursi tu, kita silangkan kaki antara satu sama lain. Tu silang dia panggil. Okey, jangan, dia kata pun jangan tu. Jangan duduk macam tu. Atau menyorokkan kakinya di bawah kursi. Duduk atas kursi, kaki kita masukkan bawah. Nampak tak ni? Kursi kan berlubang kan? Jadi kita letak tu, kita sorokkan kaki. Kaki duduk bawah. Duduk atas kursi, tapi kaki tu masuk ke bawah. Okey. Atau menggosokkan ke tanah atau lantai sambil duduk tu kaki tu. Dia gosok kat lantai ataupun kat tanah. Demikian juga tiada patut ia duduk di atas kerusi dengan bongkok kedik. Apa bongkok kedik ni? Badan lentik sedikit ke belakang. Ni duduk macam ni kata tu. Macam dia gini sikit macam dadanya ke depan kan, punggungnya dia ke belakang kan. Ni kebanyakan orang duduk gitu lah. Lepas tu dia macam ala-ala comel sikit kononnya. Tu ngada-ngada orang panggil. Badan lentik sedikit ke belakang. Ni panggil bongkok kedik. Dia tak boleh. Silang kaki tak boleh. Tu sila panggung tak boleh. Sorokkan kaki ke bawah tak boleh. Nak gosok kaki ke tanah pun tak boleh. Duduk tubuh kita pun tak boleh. Itu semua termasuk dalam bentuk akhlak yang tak baik. Bagi seorang perempuan ni, bagi perempuan yang duduk atas kursi. Okey, mana tak boleh. Okey. Dan hendaklah mengetahui oleh perempuan bahawa adalah duduk yang membongkok seperti orang tua itu mencederakan kesihatan. Sebab tu dia tak bagi duduk bongkok. Orang tua kan kalau dah duduk gini kan. Kita ni yang masih muda ni, yang tubuhnya masih kuat ni, jangan duduk bongkok. Nanti dia akan menyebabkan sakit tulang belakang. Sebab tu duduk macam biasa lah. Duduk macam biasa. Duduk macam biasa. Okey. Duduk yang membongkok seperti orang tua tu mencederakan kesihatan. Demikian juga jika tersangat lama duduk kerana mutala'ah ataupun menjahit. Maknanya kalau kita duduk bongkok ni dengan sebab apa? Kita menulis. Biasa kalau kita duduk nulis kat atas meja rendah ni kan, kita memang akan duduk. Mana jangan terlalu lama lah. Kalau dah mula rasa pedih je, bangun. Relax sekejap, kita jalan dan sebagainya. Orang jahit itu juga, duduk lama jahit kan, tengok mesin kan, dega. Kan dia tunduk je tu, tengok jarum dekat tu, tekan. Itu beri kesan lah pada tulang dia. Dia akan rasa, memang dia akan rasa sakit dia. Sebab apa? Selalu macam tu. Jadi postur tulang tu dia akan jadi bengkok gini. Jadi bila dia dia berkekalan daripada muda naik ke tu, jadi dia akan kekal, makin lama bongkoknya makin banyak. Okey, sebab itu kena jaga. Okey, jangan duduk membongkok. Jadi duduk tegaklah. Sebab tu moleknya kalau kita ada alat untuk bersandar, kita bersandar. Mula keadaan bersandar supaya postur tubuh kita lebih sempurna. Jangan bongkok lama sangat.
Janganlah pada ketika duduk itu tersangat renggang atau rapat kedua lututnya. Jangan duduk tu lututnya buka gitu. Ni renggang lah dia panggil lutut tu buka gini. Walaupun kita kata pakai kain, duduk atas kursi kan, buka gini pun tak boleh. Ataupun terlalu rapat sangat. Dia kata tak boleh juga. Okey. Mana sederhana. Sederhana je kaki tu. Jangan terlalu rapat dan jangan terlalu renggang sangat sehingga terbuka. Okey, mana bersederhana. Yang kita kata kadar yang boleh menutup apa kita kata antara kita rapatkan peha kita tu dah bila peha tu dah macam tu cukuplah. Jangan kita nak rapatkan lagi kita punya lutut tu. Kerana di situ seolah-olah kita duduk paksa. Kita paksa jadi kita mana dalam keadaan tak selesa lah kerana kita terlalu rapat. Okey, maknanya bersederhana saja. Dan pada ketika berdiri hendaklah kedua kakinya itu ditarik ke belakang sikit dan bahunya itu sederhana, jangan ditinggikan. Bila berdiri, kalau kita berdiri maknanya jangan terlalu ke depan. Ke depan seolah kita punya badan jadi ke belakang gini. Mana kena ke belakangkan sikit kaki tu supaya tubuh kita ni rendah sikit. Jangan kita naikkan bahu sampai nampak gini, mana biasa je lah. Tapi ke depankan sikit, condongkan ke depan sikit. Itu keadaan berdiri seorang perempuan. Okey, itu kalau berdiri. Yang munasabah kedudukan perempuan itu hendaklah keadaan kedua tapak kakinya betul di atas lantai atau tanah, dan betisnya tegak dan pehanya itu lurus. Ini cara duduk, cara diri yang paling betul. Cara diri yang paling betul mana? Tapak kaki kita tu betul-betul pijak atas tanah, dua-duanya. Kemudian betis kita tu tegak berserta dengan peha. Okey. Tu betis, peha tegak, kemudian kaki tu dua-dua dia apa kita kata ni, mana rapat atas tanah. Supaya apa? Supaya tak dalam keadaan kita jengkit kaki ke kalau berdiri tu. Tak. Maknanya biar sempurna tapak kaki tu pijak atas tanah, atas lantai ataupun atas tanah. Dan betis kita ni tegakkan. Jangan bengkok lah. Mana bengkok tu jangan dibuka. Mana biar tegak sejari apa kita kata selari dengan peha. Tu. Maka ini keadaan duduk di atas kerusi. Okey. Maka ini kedudukan duduk di atas kerusi. Bila kita duduk atas kerusi, ni keadaan dia. Kaki, tapak kaki tu rapat kat tanah. Kemudian peha kita straight, betis kita straight gitu. 90 darjah orang panggil lah. Gini. Waktu tapak kaki gini. Ni duduk kita. Ni. Jangan disilang ke, jangan di gitu. Boleh faham tak? Nampak tak? Mana duduk betul lah, duduk betul. Kalau kita nak letakkan tangan atas peha pun tak apalah. Mana jangan dimasukkan bawah kursi, jangan disilangkan atas kaki, ataupun jangan duduk sila panggung tu. Satu kaki letak atas peha. Macam lelaki pasal duduk. Mana jangan. Mana nak keadaan duduk tu tegak aje. Umpama tapak kaki kita betul. Jangan sampai terangkat ataupun kita ayun, melainkan kalau memang kaki kita pendek. Kaki tu tak sampai kat latar, tu lain cerita. Tu memang kena berayun lah. Tapi kalau standard kursi tu memang kaki kita boleh sampai, mana pastikan tapak kaki tu betul-betul dua-duanya pijak. Kemudian betis tu naik straight, kemudian peha pun straight, kemudian tubuh pun straight. Tu duduk perempuan yang paling comel. Dia kata inilah kedudukan di atas kerusi. Okey. Dan jika di hamparan, kalau duduk di bawah, maka yang moleknya duduk bersila ataupun duduk bertimpuh. Bertimpuh ni macam duduk tahiyat akhir tu lah. Duduk bertimpuh, sengit gitu kita panggil. Kalau sila ni sila ginilah, sila macam biasa ni. Tapi kebiasaannya orang perempuan dia duduk bertimpuh. Duduk seumpama kita duduk di tahiyat akhir. Tu. Okey. Ataupun duduk macam cara duduk tahiyat awal pun boleh bagi mereka yang tahan. Tapi moleknya itulah bersila ataupun bertimpuh bagi orang perempuan. Okey. Itu adab duduk. Okey, mana benda ringkas je ni. Tapi dia menunjukkan tentang bagaimana perilaku yang betul kalau kita duduk di hadapan orang. Sebab banyak kita lihat orang perempuan dia tak jaga cara duduk dia tu depan orang, terkadang sehingga boleh menimbulkan berbagai-bagai reaksi daripada orang yang melihat cara duduk. Sebab tu kita lihat terkadang ada orang lelaki yang nak meniru cara perempuan. Orang lelaki nak jadi perempuan, tengok cara duduk dia macam mana. Duduk atas kursi dia.
Sengit kita kan. Tu nampak sangat palsu dah kita kata. Kenapa dia nak meniru sesuatu yang tak sepatutnya orang perempuan buat, dia nak buat. Jadi kita duduk biasa je. Bila duduk atas kerusi, di mana duduk keadaan yang seperti mana kita di sekolah kan. Kalau cikgu suruh duduk, mana cikgu bagi kita goyang kaki ataupun bertimpul kaki gini ataupun bersilang kaki ataupun ialah keadaan yang tak molek. Dia nak kena duduk molek. Kalau kita tengok macam polis, askar kan duduk kan nampak tegak je kan. Sempurna je duduk dia. Gitu keadaan duduk seorang perempuan. Itu dipanggil sebaik-baik keadaan. Sebaik-baik keadaan. Itu kena jagalah tu. Walaupun benda nampak ringkas, tapi sebenarnya banyak adab yang kita dah tinggalkan. Dan kita pun mungkin tak tahu bahawa adab ni ada yang diperhatikan oleh para ulama kita. Okey, jadi kalau kita jaga, insya-Allah lah pandangan orang pada kita pun jadi molek dan kita pun boleh menzahirkan ataupun menunjukkan tentang kelakuan-kelakuan yang baik. Insya-Allah setiap benda yang baik ni ada manfaatnya. Kalau kita berusaha menjaga adab-adab yang elok, insya-Allah tidak akan ada sesuatu perkara yang buruk melainkan kebaikan bagi orang yang berusaha menjaga adabnya. Okey, tu je. Dia punya kaedah untuk kita tahu kenapa pentingnya adab. Kerana adab ni bila kita buat perkara tu membetuli akan apa yang dikehendaki pada syarak, maka adalah kebaikannya. Adalah keelokannya nanti yang akan kita dapat. Okey. Dan nanti insya-Allah seterusnya kalau diberikan waktu lagi kita akan sambung pelajaran yang ke-21 pada membicarakan tentang adab berjalan. Adab berjalan ni insya-Allah kalau tidak ada apa-apa ada yang melintang, diberikan kesihatan dan usia yang panjang, malam esok nanti kita akan sambung semula pengajian kitab adab perempuan pada membicarakan tentang adab berjalan. Okey, sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa li ashabil haqqi alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.